Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Maulana Muhammad wa hlul 'uqdatam min lisani qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Dan sunat imam situ, jangan menanti akan muazzin. Hanya saja muazzin menanti akan imam kerana qamat. Banyak silap ni. Muazzin dia jangan qamat melainkan izin imam. Ya, banyakkan kita silap ni, muazzin dia suka tengok orang semayang. nanti lu tu imam suruh qamat, dia kata nanti lu satu ni semayang apa awak tu kan, seorang dah semayang habis orang. Setengah jam tak selesai lagi. Ya, muazzin dia tunggu isyarat imam. Imam kata qamat, dia qamat. Tu kaedah dia begitu. Bukan muazzin ditunggu pas orang semayang, orang datang seorang semayang lama setengah jam tak habis. Yang datang semayang pula terkedik-kedik. Ya, tak seksa orang menunggu. Orang yang awal datang lama tunggu. Ya. Sekarang dah diloceng kan, kering ni kamat. Jadi maknanya kalau ikut kaedah di sini lah, dia kena isyarat imam. Imam suruh dia qamat, dia qamat. Ya. Kalau ada pula imam buat tengah semayang kena jangan qamat. Imam dah habis kan di syarat qamat, barulah muazzin qamat. Ya. Macam-macam. Dan sunat imam jangan menanti akan muazzin. Ya, bukan imam nanti, hanya muazzin tu menanti akan imam kerana qamat. Maka apabila hadir imam, maka jangan menanti akan orang lain. Imam dah datang. Ya. Ada setengah tu imam suruh qamat, dia tak qamat lagi. Nanti 3 orang lagi semayang. Mati dia nak nunggu seorang semayang. Ni muazzin tak mengajar orang ni. Muazzin kena belajar pada tahu. Yang keempat, hendaklah yang jadi imam tu kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Semanga dia akan yang diamanahkan Allah Ta'ala akan dia pada taharahnya dan segala syarat semayangnya. Ya. Dia pernah jatuh cerita dulu kan, seorang ni dia tertekan kan. Imam tu dia pergi Mekah. Jadi tiba di Arafah, di Mina. Bila semayang jemaah haji daripada Malaysia, Indonesia, Thailand, orang tolak jadi imam. Kebetulan di semayang tu di imam, dia terlupa yang dia dah batal wudu. Dah batal wudu. Jadi dia ingat di Malaysia, bertingat Masya Allah ketika jadi imam tu, ya, dia semayang tak ada taharah. Makna dia tak ada semayang. Dia pening pula, macam mana nak beritahu ni supaya orang lain qada kan semayang balik. Bila tanya tuan guru tak apa, itu dikata manik yang khafi, tak apa. Allah lega dia. Ya. Makna manik yang khafi, mana manik yang tersembunyi, yang orang tak wajib tanya. Ya. Kalau makmum tanya berat tu imam pada mandi adas. Bongkau tu imam lagi. Ya, itu tak payah tanya. Kalau manik yang jali tu tak boleh. Manik yang jali mana benda yang menyekat sah semayang tapi yang terang. Umpama di kaki dia ada cicak misalkan, atau kalau dia tahu dia kena berhenti, kena semayang balik lah. Atau kain dia koyak ke, atau kain luaran dia tadi tu ada najis yang terang, itu ada kena beritahu. Ada pun kalau yang khafi macam hadas, jadi dia kena amanah lah. Namun dia berhadas tengok payah orang ramai nak keluar semayang je lah, orang tahu gitu kan. Itu tak boleh lah. Tapi semayang makmum sah, tak masalah. Dan segala syarat sembahyangnya, maknanya dia kena jagalah sebab dia memimpin tu. Dan makna ikhlas sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya. Dan jangan mengambil imam tu akan rezekinya daripada masjid, ya, yang diwakafkan atas orang yang jadi imam di dalam masjid itu. Sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya. Dan jangan mengambil imam akan rezekinya daripada masjid yang diwakafkan atas orang yang jadi imam dalam masjid itu. Dan jangan mengambil rezeki daripada sultan atau daripada seorang manusia pun. Maka tiada dihukumkan akan haram rezeki itu, tetapi makruh saja. Ya, kalau dia ambil ilham, dia ambil gaji, hukum dia makruh.
Tak diharam tapi makruh lah. Seeloknya dia buat betul lillahi ta'ala. Dan mengambil upah menjadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh. Dia bila upah ni dia ada apa dan akad. Saya jadi imam ni kita bincang dah berapa nak bayar. Ni biasa kena bila dan ni. Biasa kena kalau budak tahfiz, kalau di bulan puasa kan. Sembahyang tarawih. Kadang setengah tu dia demand pun ada. Sebulan berapa bayar? 2,000. Yang ni bayar 1,500, sana 2,000 dia pergi kat 2,000. Macam cerita dia dan ni. Tu kasat masing-masing. Kalau tak betul jawab dia masalah lah. Dan menjadi upah dan mengambil upah menjadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh daripada mengambil upah jadi imam pada sembahyang tarawih. Ya. Dan saya sebab tarawih dia sunat, dan sahagianya bagi imam itu bahawa menyucikan batinnya daripada segala maksiat dan segala dosa yang besar, dan menyucikan daripada mengekalkan dosa yang kecil. Sebab kalau dikekal dosa kecil atau dosa besar dibuat, dia fasik. Maka makruh kita berimamkan imam yang fasik. Imam dia nak bawa, maka dia nak bawa driver dia kena betul. Kita naik kenderaan taksi ke bas ke, kalau driver dia tak berapa cekap macam kita pun kata nak turun kejap-kejap ke tengah, kejap-kejap ke tepi, kejap ke tengah, dia tak selesa makmum duduk. Begitulah rohani dia. Kalau rohani jadi imam tu orang yang kuat, maka dia akan ada apa? Ada maknanya kaitan dengan makmum di belakang. Kalau imam dia steady, mana orang ahlillah, masya-Allah. Lepas tu dalam terakan Naqsyabandiyah dia tak bagi jadi imam, dan kalau belum naik maqam khalifah dia tak bagi. Bukan dia kata tak sah, sebagai adab. Sebab kita sembahyang ni rohani kena kuat. Jadi kalau dia dalam Naqsyaband, kalau maqam khalifah, dia dah kerti wukuf qalbi, dia kerti muraqabah, dia angkat takbir tu hati dengan Tuhan. Dia orang belakang sedap, dia akan ada kesan atau jadi kan. Kalau yang depan memimpin tu orang yang betul-betul tawajuh kalbi dia tepat, dia kerti cara wukuf kalbi dan sebagainya, maka yang belakang tu akan berasa tu. Dan demikian lagi sahagianya bagi imam tu menyucikan zahirnya daripada hadas dan daripada najis, kerana tiada melihat akan yang demikian tu melainkan dia sendiri. Maka kalau dia tak begitu, dia kata payah, makmum tahu pun aku tak ada sembahyang gitu kan. Ni dia imam nakalnya macam mana. Maka jika ia ingat di dalam sembahyangnya akan hadas, dia tengah sembahyang rupa dia lupa dia belum mandi hadas ni atau keluar daripadanya angin, maka jangan malu ia membatalkan sembahyang. Makmum pula ramai 2,000, kekuatan nampak malu pula kan, dia buat dak ayah, jangan. Makmum tak ada masalah, sembahyang dia sah, sebab benda tu manik yang khafi, imam tu lah. Tetapi hendaklah ia mengambil orang yang hampir akan dia menjadi ganti dia. Dia keluar tu disyaratlah seorang tu bagi ke depan. Ganti di imam, maka keluar ia daripada sembahyangnya, dan sesungguhnya adalah Rasulullah SAW. Ingat ia akan janabah padahal pertengahan sembahyangnya. Maka mengambil ia akan seorang menjadi ganti, akan jadi imam, lalu pergi mandi ia, kemudian kembali pada sembahyang. Itu Rasulullah. Jadi makna benda yang berlaku ni menunjukkan apa? Tasyri'. Mengajar syarak kepada kita. Kelima, bahawa jangan imam itu takbiratul ihram, melainkan setelah merata ia akan saf. Maka sunat ia berpaling ke kanan dan ke kiri serta mengatakan istau lis-salati rahimakumullah. Arti samakan olehmu akan saf kamu kerana sembahyang, mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita tengok yang betul-betul jaga sini kan. Kalau di Kelantan tu arwah Tunku Ni Aziz dan arwah Tunku Ni Aziz kalau jadi imam ditakkan takbir kan. Hampa dia marah betul. Hampa orang sini faham dah. Sab betul dia tu. Dia tengok betul-betul dah kata betul. Hampa dia pusing. Kita biasa imam tempat biasa sab dia tak tengok. Dia sebut sab sab makmum kat belakang dia tengok betul. Lain dah ada pun kalau tak kata berat juga kan. Setengah daripada dia kalau tak kata luput pahala jemaah. Nyanyi kita penat-penat dah datang pun tak dapat pahala jemaah. Dia kata sab dikit tumit. Tu kaul muktamad. Ada setengah kata jari depan, tapi kaul muktamad tumit. Tumit terkata sama.
Rapat ialah bersentuh bau, bukan bersentuh tumit. Kalau bersentuh tumit rapat now. Bau tu atas bercekar je, tu kira rapat. Itu untuk mendapat fadilat jemaah dia kena jaga. Rapatkan saf dan luruskan akad saf. Siapa yang sebut tu? Arahan imam. Ada setengah tempat pula Bilal pula. Kan dia bilang kamat saf. Ingatkan dia imam, rupa dia kamat. Dia tak mengaji pekah ni macam tuan. Itu tugas imam, bukan tugas Bilal tu. Bilal tugas dia kamat dia. Yang dia dah kamat gang, imam dah betulkan saf, luruskan saf kan. Istau lis-salati rahimakumullah. Ada samakan oleh kamu akan saf kamu kerana sembahyang mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala. Dan jika ada melihat akan cedera saf, maka menyuruh ia dengan membetulkan. Tengok imam tengok ada sengit lagi, betulkan tu. Kadang-kadang dia tengok sengit dia buat diam, malas nak tegur-tegur kan. Sebenarnya kena betul. Dan jika ia melihat ada cedera saf itu, maka menyuruh ia imam tu dengan membetulkan saf. Sekira-kira berbetulan bahu setengah makmum akan setengah ni. Mana bersentuh bahu tu dipanggil rapat. Dan sunat jangan takbir imam melainkan setelah selesai muazzin itu daripada iqamah. Bas ni banyak khilaf Tengah mazhab qad qamatis salah, imam angkat takbir. Itu ada mazhab. Ya. Ketika makmum kata qad qamatis salatu, qad qamatis salat, imam pun Allahu akbar. Ada mazhab. Tapi mazhab Syafi'i tak selesai. Kadang kita ikna habis sunat bagi kita semua, imam selesai muazzin selesai qamat baru kita bangun. Tapi ada ke kaul kata qad qamatis salat kita bangun, dia banyak khilaf. Tapi kalau ditarjihkan oleh Syekh Abi Suja', ialah selesai daripada azan, selesai daripada muazzin Bilal tu qamat, barulah kita bangun. Ya, itu yang ditarjih dalam kitab tu lah. Tapi benda ni ada khilaf banyak. Tapi yang jarang kita jumpa yang itulah, ketika qad qamatis salat, imam terus Allahu akbar takbir. Ya, ada tu mazhab lain lah. Mudah-mudahan memberi rahmat habis ni ya. Dan sunat bagi muazzin itu bahawa mentakhirkan iqamahnya daripada bang dengan sekira-kira sekadar bersedia sekadar manusia itu bagi sembahyang lah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, fil khabar liyatamahhal al-muazzin bainal azan wal iqamah biqadri ma yafrahu al-akil min ta'amih wal mu'tasir ya min i'tisari. Maka tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menanti muazzin pada antara bang dan iqamat dengan sekadar selesai orang makan daripada makan ni. Maka dia makan tu selesailah, maka sederhanalah dia makan rezeki pinggan atau yang buang air berak hingga selesai daripada, maknanya buang air berak. Maksud dia apa? Lebih kurang itulah kadar ni. Tapi kalau semudah dia tak payah nantilah. Dan kalau ikut tadi, kalau imam dah ada, dia kena ikut isyarat daripada imam. Dan keenam, sunat bagi imam bahawa menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratul ihram itu. Ini pun setengah sikit peranan apa tuan? Mic kena jaga kan. Kalau mic dia bunyi, puas tu yang tekan tak datang mic, serak kawan tu. Dia mic dia clear betul. Baru sedap tu imam dengar, orang pendengar sedap clear. Sikit dia baca dah berdentum. Dia clear, baru sedap dengar kan. Ni ada satu ustaz, dia semayang tempat tu. Ustaz tu sedap suara dia, bawa tarik suara kan. Kali orang makmum jawatan kuasa kata, "Pak, kenapa tu ustaz tak baca surah panjang-panjang? Main kau macam katak hari ni." Main dia puas tekan suara tak keluar. Kawan nak baca panjang lagi sakit tekak. Atau main peranan penting juga kan, biar dia clear. Dan jangan menyaringkan makmum itu akan suaranya melainkan sekadar didengar oleh diri sendiri. Ini satu hal juga. Banyak kadang dia dengar imam, dia macam imam lah. Dia duduk saat ketiga ke depan dengar bismillah Allah. Sampai kadang-kadang dia haram kalau mengganggu orang. Ya, orang nak baca menjadi kelangkang, jadi keliru. Ya, dia baca kuat sangat. Dia bila rukun qauli mesti didengar. Kalau tak didengar tak sah. Maka dengar tu ada dua.
Satu dengar bil fi'li atau dengar bil quwah. Maka dengar di sini ulama fiqh letakkan dengar dia bil quwah, la bil fi'li. Bil quwah maksudnya dengan takdir. Kita semayang seorang ni kata sunyi, kita baca perlahan, dengar tak? Okey, dengar dah kadar tu. Tiba-tiba tempat tu semayang tu bising kan, trailer lalu bung bung tepi masjid kan. Jadi suara kita tenggelam. Adakah perlu kita angkat suara? Tak perlu. Ya, kita baca sekadar biasa tu, kira-kira kalau tak sunyi kita dengar dah. Tapi jangan terlampau perlahan sampai tak dengar, mulut dia bergerak, suara tak ada, tu tak sah. Kalau fardu, kalau sunat tak dapat sunat. Jadi makna bacaan mesti didengar oleh diri sendiri. Tapi dengar sekadar kuah, jangan sampai mengganggu. Dan sunat bagi imam itu, ada setengah tempat kadang imam keliru lah, duduk belakang imam dia baca sama kuat ni. Lepas tu baca salah pula tu. Duduk belakang imam baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh. Mana kata mat dia tak ada. At-tahiyya kan ada mat kan. Dia baca at-tahiyatul mubarakatuh. Tekan tu imam pun kelang kabut. Kuat dia baca kan. Jangan. Itu semua ada adab, antara adab imam, adab makmum semua di dalam sembahyang berjemaah. Dan sunat bagi imam meniatkan akan jadi imam supaya dapat fadilat berjemaah. Dia ada beza dua tu. Imam kalau di sembahyang dia tak niat jadi imam, sembahyang dia sah. Di pada jemaah dia tak dapat. Kalau dia niat di tengah, start dia berniat ke belakang dia dapat. Yang depan tu tak dapat. Dia sembahyang 4 rakaat. Rakaat kedua baru dia niat aku jadi imam. Start daripada situ ke belakang dia dapat. Kalau makmum tidak. Makmum nak dapat pada jemaah mesti dia niat makmum dalam takbiratul ihram. Kalau dalam takbiratul ihram dia tak niat makmum, diikut saja, dia tak dapat pahala jemaah. Dia hanya dapat pahala rabti, pahala pertambatan setengah ulama tu. Ya, itu beza itu. Sebab tu kalau sembahyang muadah dia wajib meletakkan makmum dalam niat makmum dalam takbiratul ihram. Ya, sembahyang muadah, sembahyang yang kita ulang. Dia sembahyang seorang, tiba-tiba tengok ada ramai orang datang sembahyang, sunat diulang balik. Dia sembahyang tadi zuhur seorang, tiba-tiba ada 4-5 orang datang nak sembahyang jemaah, sunat diulang balik nak dapat pada jemaah. Bila nak dapat pada jemaah dapat mesti niat makmum dalam takbiratul ihram. Tapi kalau dalam takbiratul ihram dia tak niat makmum, tak sah sembahyang dia. Sebab tujuan dia dapat fadilat tak ada. Ya, mesti niat makmum dalam takbiratul ihram. Itu beza antara imam dengan makmum. Imam kalau tak niat pun tak ada masalah, dia sah, tapi pahala jemaah dia dapatlah pahala jemaah. Sejak daripada niat tu baru dia dapat. Maka jika tiada berniat imam akan demikian itu sah sembahyang ni, sah. Dan sah sembahyang makmum, ya, jika ia berniat akan mengikut imamnya dan dapat makmum tu fadilat berjemaah, dan tiada dapat imam fadilat berjemaah bila dia tak niat jadi imam. Dan sahaja bagi makmum itu mentakhirkan takbirnya daripada takbir imam. Dia sampai betul imam tu confirm ra akbar tu, Allahu akbar, baru disusul. Itu dipanggil dapat takbiratul ula. Pernah seorang sahabat dia balik bawa dagangan lebih kurang 400 ekor kuda kan, dengan barangan dia, dan tiap-tiap atas kenderaan tu ada seorang sahaya. Makna banyak sahaya dia ambil. Jadi dia semayang, dia sampai semayang subuh, Rasulullah tengah semayang. Bermakna dia masuk tengah semayang. Rakaat tu dia dapat, tapi takbiratul ula tu tak dapat. Takbiratul ula tu mana mengiringi takbir imam. Imam takbir dia Allahu akbar, itu kita susul. Itu kelebihan dia besar tu. Harga dia lebih besar pada dunia dan isi dunia kan. Lepas tu bila habis semayang, sahabat tadi dia nak cover lah kan, yang dia tertinggal. Dia kata, Rasulullah saya infakkan 400 ekor kuda dia, ya, untuk sabilillah. Dapat tak? Rasulullah kata tak dapat. Masya Allah, besar. Dia kata ada atas dia barang Rasulullah, saya infak, tak dapat. Rasulullah kata ada hamba saya merdeka, tak dapat. Rasulullah kata, harga nak tanya, Rasulullah kata kalau kau belanjakan dunia sedunia pun tak dapat. Besar. Ini imam nak takbir dia main ke belakang, nak rokok pun dia masuk, rugilah kan. Ya, iblis berjaya menipu di dalam masjid. Dah datang masjid dah, fadilat besar dia tak dapat. Ya, sebab kita kena standby tu. Imam habis ra akbar, Allahu akbar, atau kita masuk. Itu kelebihan dia lebih besar dunia dan isi dunia. Ada di antara adab makmum dengan imam. Tapi jangan dikejar imam dah. Imam Allah Akbar, dia Allah Akbar, imam kata dikejar. Ni biasa teman yang terawih jadi. Ya, speedboat dikejar, dia berambat. Maka sah tak itu tak ada khilaf ulama. Kalau imam Allah belum habis dia masuk, Allah, kemudian imam bar dia, itu kata ulama sah. Setengah kata tak sah. Jadi ada khilaf itu. Jadi kita tak
Ta'yinkan betul-betul biar imam dah habis takbir baru disusul belakang. Ya. Ada adab dalam bacaan pula. Adapun adab dalam bacaan tu dia ada 7 adab. Pertama, sunat bagi imam memperlahankan akan doa iftitah. Itu maklumlah. Dan ta'awuz, auzubillah. Seperti sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri. Munfarid panggil. Munfarid makna orang sembahyang seorang diri. Baca iftitahus salat itu doa iftitah, dan ta'awuz maknanya dengan sir perlahan. Kedua, sunat bagi imam menyaringkan suara pada ketika membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat ya, yang pertama pada sembahyang maghrib dan isyak. Adapun yang lain tak perlu dia kuatkan. Dan demikian lagi sunat akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri, sama juga. Maknanya yang dinyaringkan subuh, maghrib, isyak, iaitu bacaan 2 rakaat yang pertama, Fatihah dan surah. Yang ketiga, sunat bagi imam dan makmum, sama. Dan orang yang sembahyang seorang diri, sama. Bahawa apa? Menyaringkan mereka akan amin. Ya, amin atau sama-sama tu. Kalau sembahyang seorang pun dikuatkan amin pada tempat sembahyang yang kuat lah. Pada sembahyang yang nyaring, 3 sembahyang nyaring lah, subuh, ya itulah apa nama, subuh, maghrib dan isyak, sembahyang malam. Dia tak semesti sembahyang malam nyaring, sembahyang siang perlahan, tak semesti. Main Jumaat siang pergi baca kuat imam, ya. Dan sunat bagi makmum mempersertakan mengucap amin dengan amin imam, dan jangan terdahulu, jangan terkemudian, seperti sabda Rasulullah SAW, iza ammanal imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini satu kelebihan besar ni. Apabila mengucap amin akan amin imam, apabila mengucap amin imam tu, apabila mengucap amin akan amin silap tu. Apabila mengucap imam akan amin, Abdul. Bila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Mana amin imam kita serentak dengan dia. Amin. Ada kelebihan besar. Maka kerana bahawasanya barang siapa muafakat, mana serentak aminnya dengan amin malaikat, nasai diampun baginya akan yang terdahulu daripada dosanya dan kemudian daripadanya. Maknanya apa? Maknanya amin imam tu diamin sekali oleh malaikat. Besar ya? Jadi bila imam amin, dia malaikat sekali amin kan. Jadi kita pun serentak, maka kelebihan dia, dosa dia diampunkan. Semua dosa dia diampunkan. Dosa mana ni? Dosa kecil ya. Dosa yang dikata kafarah tu dosa kecil. Ada pun dosa besar dia berhajat pada taubat. Dosa kecil tu habis luar, tak besar, tak nak bagi tawaran. Itulah serentak amin dia dengan amin imam. Dan dia tidak memutuskan muwalat. Ya. Sebab apa tak putus muwalat? Sebab dia masyru', benda disyarakkan. Ada kalau sekiranya benda tak disyarakkan dalam sembahyang, kita lapaskan, dia kadang-kadang boleh memutuskan muwalat. Contoh, kita tengah baca Fatihah, ya, kemudian seorang tadi bersin, dia pun jawab tengah baca Fatihah, dia baca alhamdulillah. Yang baca dia diucap bersin alhamdulillah, putus muwalat, dia kena ulang balik Fatihah. Yang seorang pula jawab yarhamhullah, putus juga muwalat ni. Dia kena ulang balik Fatihah ni, ya. Tapi kalau dia jawab yarhamhullah, kalau dia jawab yarhamkallah, batal sembahyang ni. Ya, dia tak boleh guna qablil khitab. Lapas qablil khitab boleh digunakan pada Allah dan Rasul saja dalam sembahyang. Kalau orang tak boleh, kita guna dhamir ghaib, ya. Yarhamhu, jangan kata yarhamka. Kalau luar sembahyang kita baca yarhamkallah. Tapi dalam sembahyang tak boleh guna lapas qab bagi selain Allah dan Rasul. Ya, kalau kita guna, jawab dia batal sembahyang. Jadi kena jawab yarhamhullah. Ya, tu kalau tak ada baca apa pula, pada tengah baca, dia baca Fatihah, dia sebut itu, mantap putus muwalat. Sebab tu tak disyaratkan dalam sembahyang. Adapun amin dah apa? Dia sembahyang tarawih biasa laju kan. Jadi bila imam baca, makmum pun dia follow belakang. Bila maknanya imam amin, dia baru iyyaka na'budu. Maka dia pun amin, dia pun sambung. Boleh, dia tak ada masalah. Sebab benda tu masyru', ni benda disyarak, dia tak putus muwalat. Tapi macam amin tadi jaga tu. Kalau diucap putus muwalat, sama ada di baca sembahyang seorang diri, ya, ataupun yang lain.
Cuma dia kena ubah domir. Kalau tak ubah tu boleh baca semayang. Dia kena kap ubah dengan he. Yarhamka dia macam yarhamhu. Habis. Dan keempat, sunat bagi imam diam kemudian daripada membaca waladdallin. Stop sekejap. Ya, ada saktah je. Sekadar bernapas saja. Kemudian baru dia ucap amin. Kemudian maka ia mengucap amin. Terkala itu maka disertakan akan aminnya oleh makmum. Jadi makmum serentak lah. Yang kelima, sunat bagi imam itu diam kemudian daripada aminnya itu sekadar makmum membaca Fatihah. Yang ni jarang kita do. Tuan guru saya seorang yang beramal ni kan, arwah Tuan Guru Haji Hashim ni. Ya. Dia kalau buka dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam tu ada doa dia. Doa tu hadis Nabi. Dan doa tu kadar dia sama kadar Fatihah, lebih kurang panjang ni. Jadi bila amin aja, makmum baca Fatihah, imam sunat baca doa tu. Ya, dia baca perlahan. Jadi habis saja dia baca doa tu, elok je makmum pun habis Fatihah. Jadi dia pun imam baca surah dapat didengar oleh makmum. Sebab kaedah kita iza quri'al Quran fastami'u lah. Apa yang dibaca Quran taklah kamu dengar. Jadi bila biasa yang kita buat mana-mana pun kita tengok, bila imam habis dia baca Fatihah, terus dia baca surah, makmum baca Fatihah. Jadi dua-dua baca. Jadi bacaan imam tak dapat dihayati oleh makmum. Sebab apa? Sebab imam baca surah, makmum baca Fatihah. Yang seeloknya imam diam dulu, habis makmum baca Fatihah, baru imam baca surah. Dia bacaan surah tu dapat didengar oleh makmum. Ya. Ni memang tak ada berjarang kita dengar. Mana-mana masjid semua kita pun macam tu. Habis Fatihah tu kita baca surah terus. Yang seeloknya tunggu. Ni sunat bagi imam tadi dia diam. Kadar maknanya makmum tu habis Fatihah. Kemudian barulah dia baca surah. Yang keenam, sunat bagi imam tu diam kemudian daripada selesai membaca Fatihah. Lepas baca Fatihah, dahulu daripada rakaat itu sekadar penceraian antara membaca surah dan antara takbir rakaat tu. Dan jangan membaca makmum di belakang imam tu melainkan Fatihah jua. Ya, jangan dia pula sibuk baca surah habis kelang kabut. Dan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imam pada sembahyang yang nyaring kerana jauh. Ya, macam Mekah kan, tapi Mekah pun mic kuat kan. Katakanlah tempat tiba-tiba mic padam, tak ada current, jadi tak dengar. Atau pada semayang sir perlahan, maka sunat makmum tu baca surah. Ya. Sekiranya dia tak dengar suara imam baca surah tadi, dia bacalah. Kalau dia dengar tak payah. Itu menandakan dia kena dengar bacaan surah imam. Itu sebab sunat bagi imam tadi lepas dia Fatihah dia senyap sekejap sekadar melepaskan makmum habis Fatihah. Kemudian baru dia baca surah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, adalah bagi imam di dalam berdiri itu 3 diam. Imam ketika berdiri ada 3 tempat dia kena diam, sunat. Demikian diriwayatkan oleh Samurah Ibn Jundub Al-Junada dan Imran bin Husain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 3 tempat imam itulah. Mana diam dia? 3. Yang pertama, apabila takbir imam maka hendaklah diam sekadar makmum membaca Fatihah. Sekadar makmum baca Fatihah tadi. Dan itulah waktu imam membaca doa iftitah. Maka bahasanya jika tiada diam imam pada ketika itu, nasaya meluput ia akan makmum pada mendengar bacaan imam. Itu. Maka atas imam barang yang kurang daripada sembahyang makmum itu. Ya. Sebab eloknya dibaca surat, makmum dah dengar. Dan jika tiada membaca makmum akan Fatihah pada ketika diam imam, padahal bimbang makmum dengan membaca lain daripada Fatihah, maka demikian itu taksir, mana cuai makmum. Tuai atas makmum, dan tiada taksir, tiada cuai atas imam. Jadi ketika imam lepas baca surah Fatihah dihenti sekejap, ketika itu ruang makmum baca. Diam yang kedua, apabila selesai imam daripada Fatihah, maka hendaklah ia diam supaya menyempurna oleh makmum akan membaca Fatihah pada diam yang pertama. Ya. Dan Fatihahnya. Dan diam itu setengah daripada diam yang pertama. Mana diam je lah lepas Fatihah. Ketiga, bila selesai imam daripada membaca surah,
maka naklah ia diam sebentar dahulu daripada rakaat sekadar penceraian bacaan surah dan takbir rakaat. Habis baca surah belum rakaat kan, sekadar tu sebentar je lah. Yang ketujuh, satu lagi, sunat bagi imam baru membaca pada sembahyang subuh, dan ia akan 2 surah yang kemudian daripada Fatihah 200 ayat tiwalul mufassal, ayat yang panjang, atau kurang kerana melanjutkan pada bacaan sembahyang subuh dan mengerjakan akan sembahyang padahal waktu subuh itu sunat, tetapi tiada mengapa selesai sembahyang subuh itu serta waktu kabur-kabur. Dibaca panjang surah kan, habis tu tengok waktu subuh ada lagi tapi dah tengah-tengah tanah tu, tak apa. Dan tiada mengapa membaca pada rakaat yang kedua itu dengan akhir surah sekira-kira 30 ayat atau 20 ayat hingga akhir surah. Ini cara umum lah ya. Tapi kalau ada arid, tempat tu tempat orang sibuk, itu baca pendek tak apa ya. Berlaku pada zaman baginda SAW mengutus Sayyidina Muaz bin Jabal sebagai gubernur di Yaman, dibaca surah panjang. Tiba-tiba seorang makmum farakah, habis orang gio cop dia munafik, padahal ni bukan munafik, panjang nama baca. Jadi bila sampai berita pada Rasulullah, panggil Sayyidina Muaz, abatanta ya Muaz, abatanta ya Nabi SAW, kau nak buat fitnah ya Muaz ya, iza amma hadukum munafal yukhafif, bila kamu nanti jadi imam, ringankan bacaan, jangan panjang sangat. Sebab belakang kamu tu macam-macam orang, ada yang taif, ada yang sakit, ada budak, macam-macam. Jadi ketika itu tempat tu orang baru masuk Islam ya, ibu masuk Islam, dari mereka ni pun tak berapa kuat lagi. Kau baca surah panjang kan, tu dah jadi. Memang ulama fiqh bahas benda ni. Jadi diterbitkan 2 bagi, satu makmum mahsurin, satu makmum ghairul mahsur. Kalau makmum yang mahsurin, yang dihasar, semua tahu 20 orang makmum ni semua dah pencen kan, menunggu malaikat maut dia. Jadi kita baca lah panjang-panjang mumam, tu tak apa. Tapi kalau tempat makmum tengah bandar tu sembahyang, orang tengah sibuk kan ya, tiket tinggal 5 minit lagi, kita pun tarik surah Baqarah maut dia. Kalau dia pun salam, dia tinggal, kita tengok tak ada orang, kita pun kata belakang aku sembahyang, ni orang ke jin dah tak ada. Itu makna Nabi ajar ringkaskan. Tu. Jadi maknanya kita tengok keadaan ya, kalau tak ada masalah boleh panjang. Kalau sembahyang seorang, tarik nak panjang mana pun tak apa. Dan Imam Malik pernah khatamkan satu Quran 2 rakaat. Satu rakaat 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Masya Allah ya, Imam Malik pernah buat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia baca pada 2 rakaat qabliyah subuh. 2 rakaat qabliyah subuh. Kita biasa kalau sembahyang qabliyah Maqdiyah ni baca Fatihah kan, surah tak baca. Qabliyah subuh aja tu ya, akan ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitulah firman Allah Ta'ala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Baqarah 136. Nabi baca dalam sunat ni, qabliyah. Dan dalam 2 rakaat kedua, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Al-Imran ayat 53. Dan sunat bagi imam membaca pada sembahyang zuhur akan surah Tiwalul Mufassal, sembahyang zuhur ya, tiwal yang panjang. Ini surah-surah yang panjang hingga 30 ayat. Dan pada sembahyang asar sekira-kira setengah daripada demikian tu, setengah daripada Tiwalul Mufassal, ambil pendekkan maknanya. Dan pada sembahyang maghrib Awakhirul Mufassal, itu surah-surah yang pada akhir Quran, ayat lazim ya, yang pendek-pendek itulah. Bahawa waktu maghrib pun pendek. Jadi 2 pendapat. Kalau kaul yang kita pakai sekarang ni, maghrib ialah pakai kaul qadim
Dia ada lebih kurang 13 masalah. Kaul qadim dibawa dalam kaul jadid, fatwa. Di kaedah dia kaul jadid fatwa baru di Mesir. Kalau kaul pendapat lama qadim di fatwa Imam Syafi'i di Baghdad. Jadi bila bertembung dua ni dipakai kaul jadid, kaul baru. Kecuali lebih kurang 13 masalah diambil kaul qadim, pendapat lama di Baghdad. Di antara dia ialah waktu maghrib. Kalau ikut pendapat baru di Mesir, maghrib sangat pendek. Semayang qabliyah maghrib, semayang ba'diyah habis waktu lah. Tapi kalau kaul qadim syapak merah tu boleh latang sikit lah, dalam setengah jam kot lebih kurang. Ya, maknanya bila syapak merah tu dah habis lenyap gelap, masuklah isyak. Tapi biasa kalau kita semayang isyak ni dah lama masuk, tak nak maghrib. Kalau kuliah 45 minit dah lama dah masuk tu. Ya, dah gelap tu mana dah boleh lah semayang maghrib, semayang isyak. Satu lagi waktu yang biasa kita tengok cepatlah kita masuk lambat, asar. Kita pernah ukur kan, ukur kayu satu kaki. Kayu tu bila bayang sekaki lebih je, confirm dah tu masuk asar. Tiba-tiba kita tengok 15 minit baru masuk asar. Bermakna apa? Kalau kita pakai ukur kayu tu, itu memang yakin. Ya, sebab dalam hadis itu bila bayang tu lebih daripada seumpama, maka yakinlah masuk waktu asar. Jadi kita guna jam tu dia panggil dalil zanni, boleh pakai. Tapi nak tahu tu biasa dah lambat sikit. Ya. Kita pun ukur kayu tengok dah lebih dah 1 inci, kita pun semayang asar kan. Orang pun kata belum masuk waktu, orang belum bang, katanya. Awak semayang orang belum bang, kita tanya dia, kita semayang kena bang ke kena masuk waktu? Ni dia jawab semayang kena masuk waktu, cuma istiharkan waktu tu dengan azan. Kalau awak semayang kena azan, bantai mai rosak ke masjid tak bang, habis tak semayang. Mana tunggu pukul 6 tak bang asar. Itu maknanya. Dia itu antara surah yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dan kata Imam Ghazali, wal jumlatu at-takhfif aula la siyama iza kasral jama'. Dan hasil dia perhimpunan bila jemaah ni bahawa meringankan, jangan baca panjang sangatlah. Ya, semayang bagi imam tu terlebih aula, lebih utama, istimewa pula bila banyak orang yang berjemaah, terutama di bandar dan sebagainya lah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum an-nas bin nas falyuhaffif fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa wazal haja wa idza shalla li nafsi falyutawil ma syaa. Muttafaqun alaih. Hadis kuat ni. Hadis Bukhari Muslim. Satu lagi hadis. Apabila sembahyang seorang kamu dengan manusia, mana sembahyang jemaah kita jadi imam, ringankan, baca pendek-pendek sudahlah. Maka kerana bahawasanya di dalam mereka itulah sembahyang tu ada orang dhaif, ya, yang tak kuat, ya, dan ada orang tua. Dia pernah di Mekah sekali tentang suatu imam tu sembahyang pendek je, makmum suka, soal lagi panjang. Sampai tak kira dah satu kali, ya, rebah makmum tu pingsan. Lama tu kan gebah pula jatuh, kepala tergantung dinding, meninggal tu. Wow, kata dahsyat imam dia sembahyang mati orang. Ya, meninggal dah sampai ajal kan. Maknanya apa? Ringkaskanlah. Dan apabila sembahyang sendiri, maka naklah melanjutkan akan sembahyang ni barang yang sekendak. Nak baca banyak mana pun bacalah, sebab Quran pun tak apa. Ya, atau dia antara dia. Kemudian semakal waqad kana Muaz bin Jabal, ni ada cerita dia, wallahu a'lam.